أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم سورة النحل آيات yang ke-30 ni Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di tengah malam ni di saat-saat learning kepada junjungan besar kita, Nabi kita, Rasul kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih kerana masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang kepada hamba, juga kepada penonton-penonton sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, pocik pangoh, abai-abai, nayuk-nayuk, belak-belak, tok nebe, tok kemene, tok imi, tok khotik, tok bila dan anak makmum semua, juga ahli-ahli kampung sekalian. Alhamdulillah, masih lagi dengan keadaan kita sihat walafiat, walau kita hidup di dalam COVID sekalipun. Ini tanda Allah Ta'ala masih lagi kasih sayang kepada kita. Dia masih lagi taruh kita supaya kita dapat beribadat kepada dia, supaya kita dapat beramal ibadat, mengumpulkan bekalan-bekalan untuk nak makan di akhirat esok. Kerana di akhirat ni kita sedia maklum, babo-babo, ustaz-ustaz, doktor-doktor duk cerita dalam sapi kita, dalam kepergian kita, dalam jemeran kita, lauk yang besar, sebagaimana kata Imam Ghazali taruh perkataan dia dalam kitab dia kepada kita di hari ini, sehingga semua orang ni sedar dengan perkataan dia. Dua patah yang mana dia kata jaddidis safinata, suruh baru molek perahu kita ni, fa innal bahra amikun, kerana laut yang kita nak jemerai ni sangat-sangat dalam.
Yang ni kita nak pergi ni nak jemerai weh. Lauk yang kita nak lakoh ni sangat-sangat dalam. Bila kita dengar kata lauk ni kita reti dah lah. Ombak besar no ya tu. Kalau sungai tak ada ombak. Dah sungai ni dia speed. Lauk ni Allahu Akbar. Tengok langit. Dah kita tengok di lauk ni langit gerukuk. Tak tahu patah di mana luahnya. Kemudian bila kita duduk tengah lauk, bila duduk dalam lauk ni ombak kuat. Ombak dia besar-besar, gutung dia. Abang pergi gutung. Orang ke laut dia tahulah. Gutung dia tu nak ayat kata Allahu Akbar. Besar-besar rumah, besar-besar bukit. Tergelar kapal-kapal nak ayat tak nampak. Turun bawa kapal tu sengak naik, junjung naik nak ayat tu. Tu orang biasa pergi ke laut dia tahulah. Tu nak ayat kata besar gutung dia nak ayat. Takut sekali kita nak jemerai. Sebab tu Imam Ghazali kata beki molek. Baru molek kapal mu, perahu mu tu. Kerana mu nak jemerai laut yang amat dalam. Selain pada tu dia kata pula. Dia kata wa khuziz zada. Bawalah bekalan tu banyak. Fa innas safara ba'idun. Kerana perjalanan mu sapi ni, hak mu nak sapi gi ni, nak keluar gi ni ba'idun, jauh. Bila jauh kena gunalah panggil bekalan tu banyak. Kalau nak pergi dekat tak apa sikit pun tak apa dah. Nah, kita nak pergi bandar, kita nak pergi Kedah, kita nak pergi dalam cangwak kita, dalam wilayah kita. Allah, sekadar sikit sebanyak tak apa dah. Terlupa rumah tak apa lagi nak ayat. Boleh klik ambil. Tapi kita nak pergi ni, Imam Ghazali kata sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh. Pak kita fikir pun jauh sungguh. Kita tahu pun jauh sungguh. Yang mana kita yakin dah bahawa kita ni ada alam akhirat. Selepas pada kita pejam mata, jumpa dengan alam akhirat. Mula-mulanya Nabi kata, pertama alam akhirat ni ialah mati. Alam kubur, alam barzakh. Maka alam barzakh ni melalui mati, melalui meninggal dunia. Bila pejam mata tak nyawa dah, itulah panggil alam akhirat kita. Balik tabir, kesok tabir, sipai tabir, nampak alam akhirat, nampak alam gaib. Hak selama kening tak nampak, maka hari kita hambuh nafas ni nampak habis. Nampak dengan setan, nampak dengan malaikat, nampak habis kita duduk dalam kubur esok nak ayat kata. Sekolah ni tak nampak. Hatu setan tak nampak, malaikat tak nampak. Bila kita pejam mata, nampak habis. Allahu Akbar nak ayat kata. Bila kita berada di alam akhirat, maka situlah sorang-sorang diri. Sebab tu Imam Ghazali dia beringat benar, dia beri peringatan kita. Takut kita lalai, takut kita terlupa. Kata perjalanan kita, sapi kita ni jauh lagi. Kira jauh tak jauh. Mula duduk dalam kubur, tak tahu kata berapa ratus tahun lagi tak, wallahu a'lam nak ayat tu. Nak jumpa dengan kiamat, nak jumpa dengan hari bakit. Nak jumpa dengan hari bakit ni. Malaikat Israfil akan tiup sangkala. Maka kita bakitlah. Bila kita bakit daripada alam kubur ni nak menuju ke mahsyar. Nak jumpa, nak pergi hadap ke mahsyar. Berapa tahun pula kena makan masa. Semua telanya bogel belakang, tak ada kain secaping pun. Panas habis, panas terik. Tu nak ayat kata kita nak himpun sana. Berapa lama ke situ duduk berjalan? Wallahu a'lam, tak tahu. 1000 tahun ke, 2000 tahun ke, 3000 tahun ke, 500 tahun ke, wallahu a'lam. Masa nak ayat terbakit daripada kubur menuju ke mahsyar. Bila diladung di mahsyar pula berapa lama? Wallahu a'lam, tak ada siapa dia tahu. Nabi tak ada royak dalam hadis dia. Berapa lama? Setelah duduk situ pula berjalan nak menuju ke syurga pula. Berapa lama? Wallahu a'lam. Kita orang Islam sebelum nak meniti ke syurga, nak terus pergi syurga, kena ada tempat mizan. Tempat timai dulu, tempat cek dulu. Apa panggil mahkamah Allah Ta'ala. Tuhan akan periksa. Tuhan akan periksa kita satu persatu ataupun sore. Ambo akan bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala, depan Allah Ta'ala lagi akan datang. Karena Nabi royak dah. Laisa bainahu wa bainahu terjumanu. Tidak ada di antara kita dengan Tuhan terjumanun. Tak ada orang tengah, tak ada orang tolong kita, tak ada dah.
Ni Tuhan direct dengan kita. Nabi kata illa sayukallimuhu rabbuh. Orang tu Nabi kata ma min ahadin minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu, Nabi kata. Tu. Illa sayukallimuhu, malaikat Tuhan akan tanya, akan kecek dengan kita. Akan tanya kita. Tu. Tak ada di antara kita dengan Tuhan, tak ada orang nak tolong dah. Apa kita tak ada tanai. Kalau dunia ni, kalau kita duduk di mahkamah, duduk di sel hakim, tempat nak bercara, duduk di mahkamah, ada orang bela kita. Iaitu bomo gue kita, tanai kita. Yang mana kita beli dia, upah dia saat itu, dia untuk bela kita. Cidik pandai dia, alasan dia cukup, maka benar lah. Tapi sana tak ada, Nabi kata, laisa bainahu wa bainahu tarjumanun. Itu nak ya. Fala yang wa yanzuru ila aymana minhu fala yara illa ma qaddama, Nabi kata. Maka mu tengok sebelah balik kananmu, tak nampak muka lain kecuali ma qaddama, barang hak mu duk buat di hari ni. Yang ni pahala kita. Bila terpanding kok kanan kita, nampak pahala kita. Wa yanzuru ila as'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Bila kita paling ke kiri pula, tak nampak malaikat apa yang kita buat di hari ni, dosa-dosa kita. Itu Nabi kata. Tu. Bila kita tengok di depan kita pula. Tu. Wa yanzuru baina yadayhi, kemudian kita tengok. Tu. Kehadapan kita tilqa awajih, depan kita tu. Nabi kata apa? Fala yara illan nar, tak nampak tengok kok dapat kita malaikat neraka. Tengok duk dapat kita neraka. Paling kok kanan nampak dosa. Paling kok kanan nampak pahala. Paling sebelah kiri nampak dosa. Tengok jengok kok dapat nampak neraka. Nabi kata fattakun nar, mutakuklah ke neraka. Walau bisyakki tamratin, walau sebelah wah tamar pun. Walau sebelah wah tamar pun mu kena sedekah juga. Nak ayat atas suruh sedekah. Pentingnya sedekah untuk nak melepaskan kita daripada neraka. Engkau Nabi ayat dah takutlah ke neraka tu. Nak takut lagu mana ya Rasulullah? Seolah Allah tanya gitulah. Maka Nabi kata walau bisyak kita meratin, walau dengan sebelah watama. Yang ni mu sedekah lah, sedekah. Nabi suruh sedekah, kerana sedekah ni di antaranya fikakun nar, iaitu untuk memandaikan, nak mampukan bara api sedekah kita. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata, ni apa panggil sebab kita lagi ke datang. Keadaan kita lagi ke datang. Sebab tu hamba suka mengingati, hamba suka ulang-ulangi benda-benda akhirat. Supaya kita tak lupa, supaya kita tak lalai diri kita. Kalau kita sentiasa ingat kepada alam akhirat, maka orang tu lebih baik. Tiap-tiap hari hidup dia lebih baik. Kemarin dengan hari ni lebih baik daripada kemarin. Hani apa panggil? Meningkat dalam kehidupan kita menuju ke alam akhirat. Apa tu? Persiapan kita lah. Persiapan kita. Bekal kita. Ibadat kita. Amal soleh kita. Lagu itulah keadaan kita hari ni. Ibu-ibu, ayah-ayah. Ambo demo pun support lah. Support ya kita ni. Tak ada beza dak. Tak ada beza. Ambo dengan demo tak ada beza dak. Sama-sama cari jalan untuk nak melepaskan diri daripada seksa-seksa Allah Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah, malam ni alhamdulillah. Nah, kita boleh jumpa pula. Masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang ke hamba demo supaya. Hendak kita selalu kena ingat. Maka munasabah dengan masih lagi ada lagi bulan Rabiul Awal. Masih awal lagi kita ni. Malam ni suka cerita hambanya nak cerita sikit sebanyak dalam perjuangan Rasulullah, dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat dia. Macam mana keadaan Rasulullah? Karena Tuhan ada royak Rasulullah ni uswatun hasanah. Karena Rasulullah ni uswatun hasanah. Contoh dan tauladan yang baik. Contoh dan tauladan yang baik. Karena Rasulullah ni cermin, sebagai cermin kita panggil kata. Tepat suluhan. Nak betul, nak reyuk, nak comel, nak huduh, tengok Rasulullah. Kalau tak betul dengan Rasulullah, berarti kita huduh. Berarti kita tak betul.
Berarti kita ni sengit. Sebab tu kena suluh Rasulullah. Kena suluh Rasulullah. Selain daripada kita cinta kepada Rasulullah dah. Ulama kata cinta pada Rasulullah, yang pertama kita kena ikut sunnah Rasulullah. Yang kedua, kita kena banyak berselawat pada Rasulullah. Yang ketiga, kita sama-sama hayati sejarah hidup Rasulullah. Ni tanda-tanda cinta. Bukan mulut kata aku ni kasih Nabi, cinta Rasulullah. Tuai tak ada selawat kali habuk. Tuai tak ada selawat dak. Royak atas cinta. Nah, sebab tu nak royak atas selawat ke Nabi ni tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari cik boleh ibu-ibu ayah-ayah selawat ni. Selepas semaya subuh dah selawat dah. Selawat 100 ke kurang. Kalau lawan 1000, bagaimana hadis Nabi duk cerita tu? Siapa dia selawat aku 1000 orang ni tak mati, malaikat Tuhan tunjuk dulu, iaitu Tuhan gembira ke dia, gambar gembira ke dianya, berita gembira ke dianya, iaitu dengan syurga. Hanya orang keramat hidup dunia nak tu. Tapi kita bunyi 1000 tak lawan. 1000 tak lawan kita. Sebut tak amal ibadat, Allah hundu cah. Hundu tak lawan nak tu. Email kita terlalu nipis. Allah nak ayat kata deh. Nak ayat kata kita ni tak lawan benar-benar. Tu. Kalau kita tengok pada para sahabat Nabi dulu, Allah. Abu Hurairah 12,000 sehari. Abu Hurairah 12,000 sehari-sehari berzikir dengan Allah Ta'ala. Peracam 12,000. Nak tidur saja tu beribu. Baru letaklah kepala di bata, barulah jenera nak ayat tu. Tu Abu Hurairah. Abu Bakar sendiri teriak di dalam semaya dia. Abu Bakar bila dia semaya dia teriak. Tu nak ayat tu. Semaya malam dia, ketika dia baca, ketika dia rokok, dia teriak. Kenapa? Kerana dia ada baca dalam semaya dia. Sudah Fatihah dia baca ayat. Bila siapa di ayat mana? Innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Tu ayat Quran. Dia baca dalam semaya dia. Dia baca dalam semaya dia. Bila siapa ke ayat tu, dia baca, bila dia rokok, dia teriak menangis dalam rokok. Sosek dalam rokok dia. Nak ayat tu. Dia faham makna dan dia rasa masuk jelira dalam hati dia. Ayat yang dibaca innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala beli daripada orang mukmin ni dengan harta-harta dia dan diri-diri dia bi anna lahumul jannah, dengan bahawa Tuhan bui, tukar, Tuhan beli. Tu tukar dengan apa? Dengan syurga. Bi anna lahum, dengan bahawa boleh bagi mereka itu orang mukmin al jannah, iaitu syurga. Abu Bakar dia teriak takut Tuhan tak beli dia. Kebibangnya takutnya Allah Ta'ala tak beli diri dia, kerana dia curah banyak harta dia ke jalan Allah. Abu Bakar dia khairat banyak. Dia khairat banyak dalam sejarah terkenal Abu Bakar. Dia tolong perjuangan Rasulullah. Dia tolong perjuangan Rasulullah banyak-banyak. Sehingga habis harta dia. Sehingga Nabi tanya, ya Abu Bakar geno banyak itu lalu ni. Tinggal gapo lagi ni mung? Mung tak ada anak, tak ada bini kau ni, geno habis licin ni. Ada gapo lagi Abu Bakar? Abu Bakar jawab kata, ya Rasulullah, ada pada akunya Allah dan Rasul. Ish, tengok tajanya hati Abu Bakar. Dia jawab dengan Nabi kita. Nabi tanya, tinggal gapo lagi muwi banyak lajak ni khairat ni. Ni muwi sumengi perjuangan Rasulullah ni banyak ni ya Abu Bakar. Pakal lebih mu nak akal gapo? Mu ada gapo lagi ya Abu Bakar? Dia jawab kata, ada Allah dan Rasul. Tak ada habis. Nabi kata tak leh Abu Bakar, tak leh. Tinggal katiklah kau bini mu, tinggal katik kau anak mu nak akal gapo? Tengok Abu Bakar. Sebab tu bila siapa ada ayat ni dia teriak dalam rokok dia. Tu keadaan Abu Bakar, teriak dia. Bimbang takut Allah Ta'ala tak belikan dia dengan syurga. Tengok sahabat-sahabat Rasulullah. Allahu Rabbi ya Karim, tengok. Sebab tu kita di hari ni nak ayat. Hati tak sapa kita. Hati tak sapa nak ayat tu.
Nah, tapi walau tak siapa sekalipun, alhamdulillah hari ni kita tengok orang-orang kita pun dah mula sedar. Mula sedar kita tengoknya. Dari mana kata mula sedar? Banyak orang kaya-kaya hari ni berjariah. Amo yakin bahawasanya banyak orang kaya-kaya berjariah hari ni. Orang ada kemampuan, orang yang ada harta hari ni, alhamdulillah. Dari mana yang amo boleh kata gitu? Bila kita laisut, bila kita siara langsung untuk memungut derma batuan, untuk nak buat masjid, untuk nak buat surah balasah, nah, nak beli tanah kubur, Allah, pakak sumai lah, pakak sumai sungguh. Alhamdulillah. Hari ni kita tengok umat kita di sini mula dah panggil bergerak. Merasa tak saya dah pehel dengan agama. Pehel kata kita ni nak masuk ke lubang kubur. Pehel kata orang kita ni nak masuk ke lubang kubur lagi ke datang. Tu mula yakin dah. Ya tu tak saya dah. Sebab tu alhamdulillah perubahan umat kita di hari ni pun sudah pun alhamdulillah sudah menekat naik dah. Kita tengoknya hari ni. Berbanding dengan dulunya jauh. Dulu kita nak buat masjid, dulu kita nak buat sekolah, dulu nak buat musalla, nak buat surah upamanya, semua pakai pergi ke Malaysia. Pergi negeri Arab, minta masjid Arab, minta lah bangunan Arab, pergi kepada Malaysia jumpa dengan datuk-datuk Tan Sri nak ayat kata. Nah, amo tahulah. Amo tahu benda ni nak ayat tu. Tu. Tapi hari ni alhamdulillah abang ni mula berkembang nak ayat tu. Bukan peluang besar untuk umat kita di sini. Kenapa? Kerana kita orang miskin, kita orang susah. Nak buat masjid sebuah ni, Allah riuh lah, macam hayat jatuh ketok dah. Penuh kapung nak ayat kata. Cari batuan ke sana ke sini nak ayat kata. Buat sapu, buat keduri juga, hari buat makan cari, panggil duit mari juga, panggil pitih mari juga. Penuh mari. Siapa boleh 2-3 juta nak buat masjid nak ayat kata. Letih tak letih. Tapi negeri hak maju-maju, negeri yang terkenal dengan kata kaya, Allah seni sekali. Tengok jiran kita lah. Negeri jiran kita, negeri saudara kita Malaysia ni. Alhamdulillah banyak sekali dia bantu kepada tempat kita ni. Alhamdulillah. Tuhan lah mempunyai balahnya. Datuk-datuk Tan Sri nak ayat tu. Semua tu nak ayat tu. Yang mana bui menyumbanggi kepada kebaikan di sini nak ayat. Baik merupakan sekolah, bangunan sekolah, masjid upamanya banyak alhamdulillah. Kerana apa tu? Kerana tempat demo tu kerajaan buat belaka. Masjid kerajaan buat. Buat pun bukan lekeh-lekeh. Allahu Akbar. Tengok masjid di Malaysia kok, Masya Allah. Tu besar. Lepas tu comel nak ayat kata. Cukup lekat. Dengan tandah, dengan air panah, air suai nak ayat kata. Allah. Dengan kapek lagi. Dengan kapek, dengan hamba cukup. Dengan bimba apa, dengan lapu pelita dengan Allah. Cukup besar nak ayat. Hatu di negeri jiran kita, saudara kita iaitu Malaysia. Hari kita tengoknya. Jadi rakyat kurang peluang untuk nak beri sumbangan. Di situlah dia suka bantu kita, dia buat gapo dah gini. Tapi hari ni alhamdulillah dah. Orang kita sini pun mula bergerak dah. Mula berasa tak sayap. Dia sebenar bukan miskin. Orang Taning ni bukan miskin, orang 3 wilayah ni bukan miskin. Kalau kata miskin tak ada kereta. Rumah tak comel. Kereta mutu tak ada. Ni dah sebuah rumah ni, Allahu Akbar. Hari ni nak kata Malaysia ke Taning ke tak boleh kata mengaku dah. Kalau kita tengok Malaysia di sepadan dengan kita lebih kurang je. Di segi bangunan rumah, di segi kegunaan kereta mutukar no ya tu lebih kurang tak boleh kata mengaku. Masa dulu memang lah beza tu tengok. Tu. Orang sini dia berjalan kaki, dia mau ada kereta dah perotong saga. Hak zaman dulu hak 4 segi macam gesek tu. Ada dah no ya tu. Demo boleh naik kereta, kita berjalan kaki dulu. Kaki bersika no ya tu. Tapi hari ni alhamdulillah dah ekonomi menekak semua. Hari ni orang tani, orang jalan, orang nara lebih kurang lah orang Kelantan, orang Terengganu no ya tu. Tu di hari ni alhamdulillah ibu-ibu, ayah-ayah hari ni. Ni Allah Taala dah buka dah. Di Makia juga kita tengok hari ni siaran langsung melalui YouTube. Melalui YouTube kita ni. Dulu tak boleh tengok. Dulu orang Taning tak pandai nak kecek, ada pondok je. Tok guru duk mengajar di pondok-pondok.
Ustaz duk mengajar di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah rakyat, nak ayat kata. Tapi hari ni alhamdulillah. Yang mana ada di Malaysia, di Petaning pun ada juga. Walaupun dogo-dogo tu ada juga. Ceramah, tazkirah, upamanya sikit sebanyak sekadar orang Petaning kemampuannya. Ni alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur banyak kepada negara Malaysia, nak ayat kata. Negara yang berhampiran jiran dengan kita. Lebih-lebih lagi seagama dengan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak ayat nikmatnya kita hari ni. Nak ayat kata. Ni alhamdulillah. Selain pada negeri Arab, nak ayat kata. Negeri Arab tak kena berkecek dah kita. Negeri Arab semua, nak ayat kata. Negeri Islam. Negeri Islam. Kita dengan Malaysia pun alhamdulillah. Iraq baik, nak ayat kata kita ni. Itulah lebih kurang. Maka begitu juga Rasulullah. Perjuangan Rasulullah lagu itulah. Bila Nabi kita jadi Rasul ni, berapa hak labur sekali. Akhir-akhir nak ayat banyak. Di antaranya Nabi kita bila dia sampai ke Madinah, dia bina ukhuwah. Tali persaudaraan di antara Muhajirin dengan Ansar. Aus dan Khazraj. Nak ayat kata hadap balah selama kini dengan tibanya Rasulullah. Dengan adanya Rasulullah, dengan bakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menyatukan ummah. Siapakah hari ni? Siapakah hari ni? Siapakah hari ni? Hani Islam panggil agama satu saja. Agama satu saja. Dinun wahid, mana agama satu saja. Walaupun Arab, walaupun Melayu, walaupun berbeza bahasa pun. Cakap budaya upamanya, tapi agama sama ya. Agama sama ya nak kata. Sebab itulah Nabi pun ada cerita la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tak ada lebih orang Arab di atas orang Aceh, di atas orang bukan Arab. Tak ada kata orang Arab dia lebih pada orang kita ke. Orang tak reti kecil Arab ni. Tak. Nabi kata illa bittaqwa, melainkan dengan takwa. Takwa ni membezakan kita ketinggian dan pakak kita di akhirat lagi ke datang. Kan Nabi royak sendiri, bukan dia orang Arab, bukan dia orang lain dak. Bukan kata dia mau orang Arab hidung panjang, kita orang Jawi ni hidung pendek, hidung kepek. Tak. Takwa. Sebab tu takwa ni pengukuran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tengok situ tepat kemuliaan seseorang. Tali eci. Tali eci dan juga panggil pengukuran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia ialah takwa. Takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna akramakum 'indallah. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah atqakum, iaitu siapa di kalangan kamu yang lebih takwa. Siapa di kalangan kamu yang lebih takwa? Orang takwa lebih, orang itulah hak lebih tinggi sekali. Tak usah pergi duk mengaku lah. Tak usah pergi duk mengaku kata molek, tak molek lah. Tu duduk di takwa. Sebab sifat takwa ni besar sekali. Besar takwa ni. Tu. Begitu juga kita tengoknya para sahabat dulu. Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali sendiri teriak dia bila dia baca ayat la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tu Sayyidina Ali teriak. Teriak. Bila siapa di ayat tu dia teriak Sayyidina Ali. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tak sama orang hak tahu dengan orang tak tahu. Gena dia rasa kata dia banyak lagi tak tahu. Sayyidina Ali dia berasa kata dia banyak lagi dia tak tahu. Tuhan kata tak sama orang tak tahu dengan orang tahu. Ataupun orang tahu dengan orang tak tahu ni tak sama. Yalah lah orang alim dengan orang jahil nak ayat tu tak sama. Begitu juga sama orang alim boleh maki ya. Saat ni kita kata orang alim dengan orang jahil. Alim sama alim pun tak sama. Alim sama alim pun tak sama. Dia tu alim tinggi lagi, banyak lagi. Dia ni alim sikit ya. Tu Sayyidina Ali dia menangis, dia teriak nak ayat tu. Bila sampai ke ayat tu. Banyaklah di antaranya Abdullah ibnu Mas'ud sendiri. Abdullah ibnu Mas'ud dia berasa susah hati. Duk hari-hari dia ni rasa apa? Rasa susah hati. Setiap hari apabila matahari jatuh,
Tu bo matahari jatuh dia basuh serabut. Abdullah bin Mas'ud. Geno tu dia basuh serabut. Kerana apa? Amalan dia tidak bertambah. Tu. Tu. Dan dia basuh serabut apa nama? Kalau takut Tuhan ni tak dapat keampunan daripada Allah Taala. Tu Abdullah bin Mas'ud. Dia cerita pada sahabat dia lagu tu dah. Aku bila matahari jatuh serabut lah. Serabut. Geno tu serabut. Kerana amalan dia tak ada bertambah. Kemarin hari ni supo je. Kemarin berzikir boleh sekian, hari ni berzikir boleh sekian. Tak ada bertambah tak. Dia serabut lah. Lebih-lebih lagi ke apa? Dia berasa kata Tuhan apa ni tak dapat keampunan daripada Ta'ala. Bimbang takut Tuhan tak ampun dosa-dosa dia. Hani Abdullah ibnu Mas'ud nak kata. Kebimbangnya dia nak tu. Bila matahari jatuh, naiklah panggil hari lain pula. Bila matahari jatuh masuk malam, nak timbul hari lain pula. Nak masuk hari yang kedua pula. Tapi dia bimbang apa? Bimbang amalan dia tak bertambah. Kita tak ada pesak benda lagu ni. Sebab tu orang tak pernah semaya sunat katik. Kalau tak pernah ngatik tu ngatik boleh 10 patah. Kadang-kadang akak punggung gi selalu sudah semaya. Assalamualaikum kanan kiri tegak selalu kelepah. Cuba kata astagfirullah boleh 3 kali. Kata astagfirullah sikit sebanyak. Lepas tu berzikir selawat kan Nabi boleh 100 upamanya. Ada dalam kehidupan kita. Nampak bertambah. Minggu kemarin tak ada, hari ni kita bubuh. Cari nak ayat doa-doa ataupun wirid. Baca-baca ayat Quran nak ayat tu. Ada dalam hidup kita. Tu para sahabat dulu, sahabat Nabi, duduk sekali dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, boleh semayang dengan Nabi. Duk bimbang lagi. Tak gitu. Hani nak ayat. Sebab Abu Hurairah ni mati di masa Sayyidina Uthman jadi khalifah. Abu Hurairah dekat nak mati saat ni dia teriak. Sehingga anak dia tanya geno ke ayah dia teriak ke apa lagi? Tu dia tua nak mati dah. Sedangkan ayah ni dan dengan Rasulullah. Sedangkan ayah ni boleh banyak benda pisik-pisik, benda spesial daripada Rasulullah. Di antaranya Nabi kita, dia buat satu azimat kepada Abu Hurairah. Bila dia mengadu, ya Rasulullah, aku ni kau tak ikat nak mengapa. Kadang-kadang ingat hadismu, kadang-kadang tak ingat. Nabi kata, buka kainmu, buka kain ridakmu tu. Kain selindangmu tu, buka. Bila Abu Hurairah buka, Nabi turi dengan tangan dia buat. Turi, wapak dahak sepuluh catu. Nabi tulis. Nabi tulis. Nabi katuk masuk. Nabi kata, jangan buka Abu Hurairah. Musibah daya. Musibah daya mu ikat molek. Mu jangan duk buka lagi. Nabi royak. Bila dia buat lagu tu, tak akan terlupa selama-lama nak ayat tu. Hani Abu Hurairah nak ayat kata. Tu hewi pisik dia. Sahabat Nabi yang banyak sekali royak hadis Nabi. 5,000 lebih hadis Abu Hurairah saja. Masya Allah, di antara sahabat Nabi yang cerita hadis Nabi yang banyak nak ayat tu, iaitu Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah ni dengan Nabi 4 tahun ya. Dia 4 tahun Nabi mati. Dia mari lewat dah. Nabi duduk Madinah dah mari. Orang lain duduk dengan Nabi Mekah lagi. Tapi tak sebanyak sepa dia. Abu Hurairah ni, dia mari jumpa dengan Nabi duduk Madinah dah. Dia tak nak pergi Mekah dah. Dia mari ke Madinah selalu dah. Tuju ke Madinah. Mari jumpa dengan Nabi. Duduk dekat dengan Nabi. Duduk turut Nabi. Nabi pergi ke mana? Nabi kata apa? Dia tulis Abu Hurairah nak ayat tu. Ni Masya Allah para sahabat. Kita tengok dah. Tu. Begitu juga Ka'ab bin Ajrah. Ka'ab bin Ajrah ni pun dia katakan, aku hidup ini tidak berarti kalau tidak bertambah amalan dan ilmu untuk berdekati aku dengan Allah Ta'ala. Ni Ka'ab sendiri. Dia kata, aku hidup ni tak ada arti. Mai mi kuamai, dia panggil. Aku hidup ni tak ada kuamai, mai mi kuamai, panggil. Tak ada arti kalau tak bertambah amalan dan tak bertambah ilmu. Nak ayat tu Allah, nak tambah ilmu. Kalau tak reti nak ngaji, reti lagi. Nak reti lagi. Serta wa amma. Ilmu pun bertambah, amalan pun bertambah.
Ha ni nak ayat di antara sahabat yang amo apa ni? Amo petik mari cerita kepada ibu-ibu ayah-ayah nak ayat kata. Deh. Nak ayat kata ningah keadaan sahabat Nabi. Sahabat Nabi nak ayat kata. Besar nak ayat kata apa ni? Sahabat-sahabat Nabi dengan amal ibadat utamakan amal ibadat dia nak ayat kata. Nah, masa dia tak ada maksiat. Amalan tu duk badu. Amalan ni banyak nak ayat kata. Tapi walaupun gitu pun masih dalam kebimbangan lagi. Masih dalam kebimbangan lagi. Apatah kita di hari ni amalan tak kuat dah, jauh dengan Nabi, jauh dengan sahabat, jauh dengan ulama nak ayat kita hari ni. Tu. Tak ada rasa bimbang gapo kita. Sebab tu banyak orang mati dalam kubur. Kalau kita boleh dengar, kalau Tuhan lepas ke suara orang dalam kubur, pendek kata teriak nak hari lah kita. Kalau boleh dengar orang dalam kubur nak ayat kena seksa, kena seksa. Ni nak ayat kata kita di hari ni. Sebab tu hari ni kita kena ingat, jangan lupa di hari ni nak ayat kata. Jangan lupa di hari ni nak ayat kata. Tu di antara panggil sahabat-sahabat Nabi yang selalunya ita-ita dengan amal ibadat, bime-bime dengan ibadat. Kenapa? Karena nak pergi di akhirat esok. Tujuan semua tu nak pergi, nak jemeran. Tak ada. Macam Imam Ghazali kata tu lah. Tu hanya kita kaji dan baca apa peninggalan orang-orang dulu, para sahabat dan para tabi'in, para alim ulama dulu nak ayat tu. Mereka itu ialah sangat-sangat bimbang dalam kehidupan di akhirat esok. Sebab tu orang alim-alim, orang orang siapa makam dia. Makam dia nak ayat tu orang tu tak bergaduh dengan dunia, tak ada nak dunia, tak ada nak. Kerana dia berasa kata sama tara je. Dunia ni sama tara je. Kalau buat gila-gila saja, panggil mabuk ais sejuk je. Tak itu, ni pula tahu. Orang hak gila, masa gila tu kak, Allah, habis terik. Seperti itu dia gila lah ni lah. Nak jadi begotu, nak jadi begoning, nak jadi begotu, nak jadi begoning. Khabar-khabar kak Allah, tak ada nak buat benda. Benda molek, nak ayat tu. Duk gila dengan pangkat, duk gila dengan gapung, duk gila dengan harta. Hak ada harta tu gila dengan harta, ralik dengan harta. Tak ada khabar-khabar mati boleh cakung, khabar-khabar mati boleh cokoh, khabar-khabar mati tak kereta, khabar-khabar mati le rumah sore nak ayat tu. Tu kemewahan tu hebui nak ayat. Tak sedar kita. Sebab tu juga orang ada pangkat. Ada pangkat, nak ke pangkat tu. Orang semak gotu nak semak gotu, orang semak goding nak semak goding, orang calung tu nak calung tu. Duk gaduh nak ya. Siapa balah geger tekai nak ya tu ada berlaku lah. Yo, khabar-khabar umur 50 54 perau gila dah. Tuhan ambil perak dah. Kerana kita duk galik dengan mata benda dunia. Tu. Mata benda dunia, zinatul hayatid dunya. Perhiasan dunia hari ni ayat tu. Banyak mana manusia galik dan lalai ayat tu. Tu. Ibu-ibu, ayah-ayah di malam yang berbahagia ni, sama-sama kita hayati sebagaimana Tuhan duk cerita dan juga ulama duk cerita sejarah Rasulullah, hayati sejarah Rasulullah. Cuba tengok ayat Quran yang Tuhan kata di dalam Quran. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah. Dan sesungguhnya kami utus fi kulli ummatir rasulah, pada tiap-tiap umat tu akan rasul. Jadi tiap-tiap generasi, tiap-tiap rum, tu Tuhan utuskan rasul. Kita ni masuk generasi Nabi Muhammad. Kita ni umat Nabi Muhammad. Tuhan utuskan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita. Kita mesti kena beriman. Orang sebelum kita Nabi Isa. Orang sebelum Nabi Isa, Nabi Musa. Begitulah ke atasnya. Sejak daripada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Turun mari sini nak ayat tu macam-macam. Tuhan utus belakang. Kerana Rasul ni tak ada dah. Dia bawa hidayah. Bawa agama yang sebenar. Wa dinil haqq. Tu. Bawa agama yang sebenar.
Rasul semua bawa agama sebenar belaka. Rasul semua hak Tuhan latih belaka, tak ada manusia latih dak. Tuhan utuh belaka, Tuhan pilih belaka. Tapi macam-macam Rasul. Tapi nak ayat kata mutlamak Rasul Tuhan buat ni tak ada buku lain. Hak Tuhan bakit tiap-tiap rung, tiap-tiap generasi tu ada Rasul belaka tu kerja dia nya ani'budullah. Ajak orang sembah Allah Taala. Ni tak ada. Sebab tu Nabi kita ke Nabi mana ke tak ada. Menyerukan umat supaya sembah Allah. Bertuhan dengan Allah. Tengok. Hak nyata sekali Nabi kita. Kerana kita umat Nabi Muhammad. Tu. Nah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Manusia sembahlah Tuhanmu. Tuhanmu lah yang menjadikan kamu. Banyak dalam Quran ayat. Jadi kerja Rasul ni tak ada muka lain. Dia tak ada buka kedah. Dia tak ada buat sungkrok. Dia tak ada buat petani. Dia tak ada buat. Dia tak ada buat dak. Dia buat ke apa? Ani'budullah. Tu Tuhan ada ayat dalam Qurannya. Ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Tengok Nabi kita. Allah 13 tahun di Mekah. Nabi kita 13 tahun di Mekah. Tak ada duk setinggung Nabi kita. Lepas rumah dia tu rumah dia ni. Lepas rumah dia ni dia nung pula. Lagu itulah keadaan Nabi kita berdakwah di Mekah. Ajak orang sembah Allah. Kenapa? Orang kupur dengan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad. Yang mana kita maklum berlaku. Kata ketika tu manusia musyrikin Mekah. Tak ada lain tak bukan sembah berhala berlaku. Sebab tu di keliling Baitillah 390 ekor berhala yang duk keliling Baitillah. Musyrikin Mekah puja macam-macam. Dalam Quran ada ayat Lata, Uzza, Manata. Ini dalam Quran ayat tu bapak-bapak tok kong. Bapak-bapak berhala yang ada di Mekah ketika tu. Tu. Sebab tu Rasulullah dia berdakwah mengajak manusia ke jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala, iaitu menyembah Allah. Menyembah Allah. Allahu Akbar. Mula-mula Nabi kita, setelah Tuhan latih dia jadi Rasul tu. 3 tahun Nabi duk susuk saja, takut bimbang ke Abu Jahal, bimbang ke musuh Islam. Takut tak ada nak bertunah. Tak ada nak naik, takut bimbangnya, takut catah demo. Sebab tu dia susuk 3 tahun. 3 tahun perjuangan Rasulullah. Tak ada siapa dia tahu Nabi kita berdakwah secara sulit, secara sunyi. Dakwah tu sir. Nabi kita berdakwah secara sulit. Nabi susuk. Sehingga tahun yang keempat baru Tuhan tu suruh Nabi kita ni berterus terang. Terus lebih susuk lagi. Tak payah susuklah Muhammad. Berterus teranglah Muhammad. Supaya orang tahu belakang kata mung ni bawa agama sebenar. Agama sebenar. Dan agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Agama Allah Ta'ala, agama aku Muhammad. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala ialah agama Islam. Agama Islam hak kita nak pegang hari ni agama Tuhan dah. Sampai orang nak mampu tak leh. Agama Islam di mana-mana nyo tak leh nak mampu. Supaya kita jijak gelembung tu lah. Jijak sini bucik situ. Jijak situ bucik sini pula. Dia tak mati Islam kerana agama yang Allah Ta'ala jaga. Agama dia. Sebab tu orang agama Islam dia boleh syurga. Kerana jadi semacik Allah Ta'ala. Jadi hamba dia yang soleh. Bila Tuhan dah kasih pada orang tu, dia boleh syurga lah. Sebab tu kita kena kejak benar dengan Islam. Sebab tu hari ni kita tengok mak saleh ko, bukan mak saleh ko, orang asing dah hari ni, Allahu Akbar. Berderu-deru pakat masuk Islam hari ni. Cuba tengok hari ni. Negara-negara luar mak saleh, orang-orang mak saleh, orang putih. Dan juga di Korea, di Jepun, di mana hari ni kalau kita tengok berita-berita perkembangan Islam terbaru ni, ayat tu banyak sekali. Allahu Akbar. Di Jerman ko, di Kanada ko, Australia ko, dalam Amerika sendiri ko, di Angkrik sendiri ko, di Faransik ko, nak ayat tu hari ni banyak-banyaknya. Darah-darah dia pun masuk ayat tu. Nangam cakawan pun ada juga masuk. Darah-darah dia, darah Hollywood pun ada juga.
Darah sia sendiri pun banyak orang masuk. Hani nak ayat kata kebenaran Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mati dak, dia tak mati. Mula-mula dia nak mati, cuba tengok sejarah Rasulullah. Nabi duduk di Mekah 13 tahun, Nabi tak lawan orang. Nabi bijak nak ayat tu berdakwah. Tak lawan. Demo nak marah, demo caci maki, demo buat huduh. Nak ayat tu Nabi tak ada. Nah, tak ada lawan Nabi kita. Tak ada berani Nabi kita. Nabi kita lemah lembut. Demo kata maki pun tak apa dia. Teriak ya dia. Nah, tengok dia klik daripada hijrah kepada Taif dulu. Klik mari dia melota, dia pekong dengan batu-batu pecah kepala macam-macam. Allah Nabi nak ayat tu berdoa. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi kita nak ayat tu. Ya Allah bagilah hidayah pada kaumku. Nak buat geno dia tak tahu kata aku rasul hak sebenar. Sebab tu dia halal, dia hamba aku, dia tay aku. Dia tak tahu kata aku ni rasul hak sebenar, bawa agama yang sebenar. Tengok Nabi kita, gitu ya dia berdoa. Tu Rasulullah ayat sejuknya. Lebih daripada air buyung lagi Rasulullah. Sejuk. Tak ada pengah langsung ayat tu. Ini sikap Rasulullah dalam perjuangan dia. Sikap Rasulullah dalam perjuangan dia ayat sepatang tu. Bila mari ke Madinah, dia tak ada nak musuh juga, tapi dia terpaksa demo langgar mari. Demo bawa pasukan mari. Bawa tentera mari kerana tak puas hati dengan hijrah Rasulullah tak mati. Sedangkan dia melikung dah, nak bunuh siap dah. Sudah waktu tu Abu Jahal dalam mesyuarat agung dia di Darun Nadwah bahawasanya Muhammad ni mesti kita kena peraih, kita kena bunuh ayat tu. Tu boleh Nabi kita hijrah ayat tu. Tu. Tapi Allah Ta'ala bersama kebenaran. Allah Ta'ala bersama kebenaran. Nabi kita terlepas dengan Abu Bakar. 4 orang perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah lepas belakang. Yang dibawa, yang ditunjuk jalan pada malam tu dan pada hari itunya oleh seorang musyrik, seorang kafir juga. Nabi upah dia nak ayat tu bawa jalan ke Madinah. Hari ni ayat tu ibu-ibu, ayah-ayah, kita duk orang Islam ni kena jaga. Hari ni hak jaga sekali kita nak mati ada muka lain dah. Hak kaya pun nak mati, hak sesak pun nak mati. Hari ni kita nak makan sama taruh ya dah. Sama taruh hari ni. Lebih-lebih lagi COVID nak ayat tu Allah banyaklah nak ayat tu. Banyak dia kata orang mati dengan COVID ni banyak sekali. Dulu pun mati banyak tapi tak ada debuh COVID gapo. Sekat COVID ni bila COVID berlaku padahal mati semua hidung pun ada. Tapi nak ayat tu kematian dia gitulah. Patah tumbuh hilang berganti. Hak mati, hak beranak nak ayat tu. Tu keadaan Tuhan dah pun jadi lumrah kehidupan kita di dunia ni lagu tu lah. Tak ada siapa dia kekal, tak ada siapa dia sepenuh ambil di awal siapa ke mati. Mesti kena berjumpa dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Tu Nabi kita nak ceritanya. Nabi kita nak ayat ceritanya. Bila Tuhan suruh dia saat itu sedang suruh berterus-terang. Bila tu ayat fasda' bima tu'dhar wa a'rid 'anil musyrikin. Tuhan suruh tunjuklah Muhammad, mu tak payah susuk-susuk dah. Berterus-terang Muhammad. Maka Nabi kita berterus-terang. Bila berterus-terang itulah nak ayat kata baru nampak musuh-musuh Islam tu timbul, nampak paling mari dah. Abu Jahal sendiri ke ataupun geng-geng dia, pasukan dia saat ni tengok ke Nabi kita, keliling ke Nabi kita. Reti bahawasanya Muhammad ni dia bawa agama baru. Hani di Mekah dulu nak ceritanya. Sebab tu Nabi kita ditetalkan oleh musuh-musuh di Mekah ni banyak di antaranya. Tapi Nabi kita sabar. Di antara kesabaran Rasulullah berdakwah pada ketika tu apa nama? Nabi kena lepas dengan belulai uta, dengan najis-najis hai uta. Siapa dia lepas tu? Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini terkenal dalam sejarah Rasulullah. Uqbah nak ayat tu lepas perut belulai uta. Hak baru lapah. Capok belulai uta sekali dengan najis-najis ke atas Nabi kita. Nabi sedang sujud di Baitillah. Nabi beribadat di Baitillah ketika tu. Bila Nabi sujud dia lepas prong.
Belulai utuh, sekali dengan najis, sekali dengan najis, sekali dengan taik. Sekali dengan taik muda, taik gapo acting no ayat kata, habis Nabi kita. Basah Nabi kita, klik ke rumah dia, salinglah kain baju semula no ayat tu. Tak ada kata gapo Nabi. Hani kesabaran Nabi kita dalam berdakwah. Hani ibu-ibu ayah no ayat. Kita duduk dalam kampung, kita kena sabar sekali. Ujian Tuhan ni banyak. Jangan kita bersifat dengan beruh. Jangan kita gaduh kata kat orang. Jangan kita gaduh tuduh kat orang. Tak ada gapo-gapo, jangan. Lari patai mulut kita, ingat molek. Jangan duk tuduh kat orang kosi. Sebab tu Nabi kita sebagai contoh dan tauladan kita. Di antaranya gapo? Abu Jahal tarik kain Nabi kita. Tu. Nabi duk tawaf baru dapat 4 keliling je baru. Nabi duk tawaf di Baitullah 4 keliling, Abu Jahal mari tarik kain Nabi kita dekat-dekat nak suku. Hampir-hampir nak suku Nabi kita. Tu nak ayat kata. Nah, Umayyah sendiri, Umayyah bin Khalaf terkait ke atas Nabi kita. Terkait di atas Nabi kita. Ditolak oleh Abu Bakar. Tu Abu Bakar mari tolak. Terkait Nabi kita, Abu Bakar mari tolak gom. Tu Umayyah sendiri nak ayat tu. Sehingga Nabi marah pada Umayyah. Nabi kata apa? Ama wallahi la tantahuna hatta yuhiqqa bikum iqabuhu ajila. Tu Nabi katanya. Tak lama mung ni. Tu. Lah mung ni tak ada bergaduh ni. Mung tak bergaduh tak lama mung ni. Nampak berdoa ni bahasa kita kata. Hingga ditipu kamu akan azab di masa terdekat. Sebab itulah panggil Umayyah ni bila lah perang Badar, Nabi hijrah di Madinah, bila berlaku perang Badar, Umayyah ni dibunuh di dalam peperangan Badar. Ni nyata sekali Nabi marah no ayat tu. Umayyah bin Khalaf. Tu no ayat kata. Umayyah ni siapa dia? Iaitu tok pengulu bagi Bilal ibn Rabah dulu. Bilal ibn Rabah jadi anak koli dia, jadi hamba dia. Tu. Bila Bilal masuk Islam di Mekah dulu senyap-senyap, dia tahu, maka dia pergi Bilal, dia seksa Bilal, dia godai Bilal, dia jemur panah Bilal, dia heret atas batu. Dengan kuda-kuda dia. Heret Bilal dalam di atas batu geruk luka habis Bilal. Dia jemur tengah panah pukul 1, pukul 2 tengah hari. Dia piak. Dia godai, dia piak Bilal, duk bergaduh, aduh Bilal. Sehingga Abu Bakar jumpa dengan Bilal tika Umayyah sedang azab. Sehingga Abu Bakar lah kata kepada Umayyah, aku nak merdeka ke Bilal. Bergaduh azab dia mereka. Maka Abu Bakar lah ambil harta dia, merdekakan Bilal ibn Rabah. Hani nak cerita kata Abu Bakar mereka kesian tengok pada Bilal. Orang hitam, orang Afrika. Allah, orang Afrika tengoklah. Dengan hitam, bibir mulut tebal, lidah merah. Nak ayat kata, tu nak ayat Abu Bakar ni kesian. Teriak tengok Bilal kena azab. Kena buat nyanyi di Umayyah nak ayat kata. Sebab dia masuk Islam senyap-senyap. Masuk Islam dengan Rasulullah senyap-senyap. Letak batu atas dada. Bilal ada akik jari seputar Ahad. Nak ayat tu. Moga Umayyah suruh klik semua tokong semula. Dia tak si Ahad. Allah satu. Hari kita telah maklum belaka bahasanya ninglah panggil perjuangan Rasulullah dan para sahabat dia. Demi kejayaan, demi kebenaran, gitu nak ayat tu tabah sekali. Sabar sekali dia dalam menghadapi segala ancaman nak ayat kata. Hani nak ayat kata kita dah hari ni dimaki dimaki ibu-ibu, ayah-ayah nak ceritanya. Sebab tu kita di hari ni alhamdulillah. Hari ni kita nak gapo nama, kita terima hak sudah dah. Ibarat baju hak pergi beli hak repotong dah. Gi hala tangi je. Ukur tengok perubuh. Oh molek dah weh. Kacing siap tengok Allah comel. Ni kita terima hak siap dah. Sebab tu hari ni kita naknya apa? Weh rajin semaya, jangan tinggal semaya. Rajin amal ibadat. Hak sunat-sunat buat katik.
Berzikir-berzikir wi banyak, baca Quran wi banyak no ya. Tu ya. Tak ada kena duk supaya Rasulullah tak dah. Rasulullah no ya susahnya rebah bangun. Makan tak ada nak padu Rasulullah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada makan ni dia. Jarang dalam hidup dia nak kenyai tiap-tiap hari tak ada. Hari ni kenyai, esok lapar. Lusa kenyai, tulak kenyai, tuling pula lapar pula. 2 hari kenyai, sehari lapar. 2 hari lapar, sehari kenyai. Rasulullah dalam hidup nak ya tu. Tak ada nak buat gapo dah. Kerja dia nya ajak orang menyembah Allah. Yang keduanya gapo tu saya kata wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut, menjauhkan manusia daripada kejahatan. Siapa dia dah buat jahat, Nabi kita pergi larang, pergi cerita, pergi royak, pergi bui penerangi, tak boleh lagu ni, Allah Ta'ala tak kena. Marilah kita sama-sama sembah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah cipta kita, Allah Ta'ala pencipta Allah. Royak, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Wa ja'ala zulumati wan nur. Macam-macam Nabi kita baca ayat Quran ketika dia berdakwah. Supaya orang-orang musyrikin Mekah faham dengan agama yang sebenar yang dibawa oleh Muhammad. Sebab tu berjaya dalam perjuangan dia. Asal dia seorang dalam Mekah bila nikah dengan Siti Khadijah 2 orang. Bila Khadijah ambil waris dia jadi anak pera dia, Zaid bin Harisah 3 orang. Nabi ambil Saidina Ali pula mari pera, umur 10 tahun ketika tu jadi 4 orang. Dua tak lama Abu Bakar masuk Islam. Dua tak lama Saidina Uthman masuk Islam. Makin sehari makin banyak. Tapi perjuangan Rasulullah ni tahun Nabi berdakwah baru dapat 40 orang. Orang yang ke-40 Saidina Umar lah. Sebagai angka yang ke-40. Orang yang 39 ialah Saidina Hamzah, pak saudara Nabi sendiri, orang yang ke-39. Beramak dengan Umar masuk Islam. Hani nak rakyat kata perjuangan Rasulullah bawa agama sebenar nak rakyat kata. Sebab tu hari ni jadilah kita ni da'i kepada Allah Ta'ala. Jadilah kita seorang mendorong ke manusia ke jalan yang baik. Bawa orang ke jalan yang baik. Itulah kita di hari ni harap lagu itulah. Ibu-ibu, ayah-ayah nak cerita kata tak ada dah. Sebab tu Tuhan ada cerita dalam ayat Quran itulah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Nak ayat Nabi kita ni. Jadi tiap-tiap lapisan, tiap-tiap generasi tu Tuhan baki rasul belaka. Kerja rasulnya apa nama? Ani'budullah, ajak orang sembah Allah. Ajak orang masuk masjid, ajak orang buat baik. Tu kerja Rasulullah. Yang kedua, wajtanibut taghut, jauhkan manusia daripada kejahatan taghut. No ya tu. Orang buat jahat kita suruh beradu bertobatlah dengan Allah Taala. Karena kita kita ada mati, kita ada akhirat. Sebab tu Tuhan kata faminhum man hadallah, setengah daripada mereka itu tu apa manusia saat ni tu, umat saat ni tu, man hadallah, iaitu tergolong daripada orang yang dapat hidayah daripada Allah Taala. Wa minhum man haqqat alaihi dalalah, dan setengah daripada manusia man haqqat alaihi dalalah, ialah mereka yang tetap di atas dia saat itu ialah ad-dalalah, iaitu kesesatan. Jadi setengahnya dapat hidayah, setengah tak dapat hidayah. Ni manusia no ya tu. Kita dah hari ni alhamdulillah orang hak selalu belajar, selalu dengar semua ngaji dalam YouTube, dengar semua dalam siaran langsung no ya tu. Ada tazkirah, ada kuliah, ada ceramah no ya tu. Ikuti dalam majlis ilmu agama. Maka orang ni beruntung. Hak ni hak Tuhan kata faminhum man hadallah. Setengah daripada mereka itu ialah mereka yang dapat hidayah daripada Ta'ala. Tapi sayang sekali, setengah manusianya wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Orang ni tetap di atas kesesatan. Dia tak padu dengan ilmu, dia tak padu dengan kebenaran. Dia tak ada nak cari kebenaran. Hidup hari-hari dia hidup bergaduh nak cari makan ni dan kekayaan. Hari banyak sekali orang tak ada padu ke agama, duk cari apa? Duk cari nak kaya. Kadang-kadang kaya lebih pada kek. Kaya siapa hok haram.
Kaya siapa hok haram nak ayat kata. Pas dia nak buat lagu mana di akhirat esok. Dia agak berasa kata Tuhan apung kena dosa dia. Ni kena ingat molek kita kalau duk kerja benda haram nak ayat kata. Nah, Tuhan ayat dah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Tuhan kata mu jalanlah di permukaan bumi ni. Mu tengoklah macam mana keadaannya akibat hujung jatuh yang Allah Taala murkakan di atas orang-orang yang bakit bahu, orang yang tak percaya kepada Allah Taala. Macam mana Tuhan buatnya? Orang jahat Tuhan buat ke mana dulu? Macam-macam. Tengok kaum Nabi Nuh. Tengok kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh ni habis terik. Ajak kerah perut lah. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Tapi Nabi Nuh dia royak Tuhan kata tak ada. Walam yazid du'ai illa firara. Tak bertambah. Tak ada bertambah ya Allah dakwahku ni ya Allah. Seruai aku ni tak bertambah ya Allah illa firara. Malaikat pakak lari belaka ya Allah. Tengok aku pergi sikit nak pergi cek benda sebenar, pakak akik punggung pergi, pakak lari. Akhir sekali Nabi Nuh berdoa dengan Allah Taala bila dia putus harapan, tak mengharap dah kata kaum dia ni nak beriman kepada dia. Apa orang kata kepada Nabi Nuh macam-macam, maki dan hamu. Orang tua bengok, orang tua gila, orang tua nyanyuk, orang tua Allahu Akbar. Orang tua tak ada otak. Macam-macam kata ke Nabi Nuh, tapi sabar. Akhir sekali Nabi Nuh akak tangi ke langit. Ya Rab, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Tu doa Nabi Nuh ya. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Tuhanku, mu jangan tinggallah orang-orang yang tak beriman kepada aku dayyara walaupun sebuah rumah. Mu mapuh habislah ya Allah. Orang yang tak beriman kepada aku, orang yang tak terima seruai kebenaran aku ni, ya Allah mu mapuh habis ya Allah. Tu Tuhan buat turun. Waktu apa? Waktu turun banjir besar. Kita panggil boh besar. Boh besar melipahkan tempat saya. Siapa ke gunung, siapa ke bukit nak ayat tu. Selagi mana demo tu tak mampu, air naik. Siapa mati habis. Sehingga anak Nabi Nuh pun tak beriman kepada Nabi Nuh. Nak ayat kata siapa ke bini pun benci ke Nabi Nuh. Siapa ke anak pun benci ke ayah dia nak tak beriman ya. Anak Nabi Nuh seorang anak jatuh dia. Nabi Nuh tengok anak dia duk naik bukit lah, duk kena hujan. Nabi Nuh duk tak kapal. Kesian ke anak dia. Panggil anak dia, ya bunayyarkam ma'ana. Hawa marilah naik atas perahu ni. Mari nak tak kapal sekali dengan ayah ni. Tengok Nabi Nuh panggil anak dia. Anak dia minta, anak dia kata. Anak dia jawab pada Nabi Nuh, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tak apalah ayah, hawa nak daki bukit, hawa nak kerabat bukit, ya'simuni minal ma', nanti hawa ni lepas daripada air lah. Tu dia kata ke Nabi Nuh, tak jauh dia, tak sanggup nak naik kapal dengan ayah dia nak ayat tu. Tak sekali hani anak nak ayat tu. Anak dia celaka lagu ni lah. Anak dia celaka, dia tak tengok kebenaran repot dia. Tak tengok kebenaran repot dia. Dia berasa dia hanelai nak ayat tu. Jawab pada dia lagu tu, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tak apa hawa nak naik daki bukit, nak kerabat bukit. Dia berasa tu bukit tu melepaskan dia daripada air bah. Padahal air dia tengah naik. Kapan Nabi Nuh pun mulalah bergerak nak ayat tu. Terapung. Dusta yo no ya anak Nabi Nuh saat itu. Wahala bainahumal mauj wa kana minal mughraqin. Maka asinglah beceklah Nabi Nuh dengan anak dia al mauj oleh ombak buat membecekkan Nabi Nuh dengan anak dia. Yani bila anak dia kena sepak di ombak, maka anak Nabi Nuh kau jauh dengan kapal Nabi Nuh. Kau sengai, kau jauh, tak ada dah. Tenggelam. Wa kana minal mughraqin, adalah anak Nabi Nuh tu setengah daripada orang yang tenggelam air. Mati dengan tenggelam. Bini dia tak dulu lagi dah. Mati dah tu. Hujan tak ada butir radu tu. Banjir Nabi Nuh alaihi salam. Ni nak ayat tu. Allahu Akbar ayat tu. Ni hidayah. Orang tak dapat hidayah. Begitu juga kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Bila Tuhan merka lagu tu. Bila Tuhan merka lagu tu lah.
Bila Tuhan marah, sehingga Tuhan suruh malaikat balik bombing di Jordan, yang mana kita tengok laut mati. Kesal daripada kaum Lut duk tapak situ, duk berkapung situ. Allah. Nah, kaum Tuhan katakan Lut, tubik derah-derah, tubik cepat-cepat. Tubik cepat-cepat. Bala nak turun ni. Lut pun selalu berkusal, tubik daripada kawasan tu. Tak lama bunyi dah kodem dah. Balik. Kambing seekor tak ada lepas, hayal seekor tak ada lepas. Mati duk patak laut belakang. Tu laut mati di Jordan lah ni ayat tu. Ni bila Allah Taala merka ayat tu. Beringat molek lah kita di hari ni budi makiai lah. Dah Tuhan merka, dah Tuhan marah ibu-ibu ayah-ayah ayat tu. Bala mari selalu dah. Tengok tsunami baru ni pun kecil kepala-kepala dah. Hari ni kita tak nak berjumpa lagi dengan bala yang besar ayat tu. Sebab tu hari ni kita kena duduk dalam kesedaran. Tu ayat kata Rasulullah macam mana? Rasulullah bawa benda sebenar. Tapi bila bawa benda sebenar, akhirnya lagu tu lah. Bila bawa, tapi kita kena sabar. Natijah akhir dia dapat kemenangan ayat tu. Kerana agama Islam ni kita yakin bahawasanya agama Allah. Allah royak siap-siap dah. Tu. Apa Nabi kita pun Tuhan utus Nabi kita beri makian juga. Tuhan letak apa Nabi saat ni tu, khususnya Nabi Muhammad sendiri. Kerana Tuhan letak saat ni tu nak ayat kata di antaranya Tuhan utuskan Rasul dia saat ni tu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Kerana nak mengatasi agama-agama yang ada di permukaan bumi ni semua. Tu Tuhan akak. Jadi nak mengatasi, nak naik. Tu nak perak agama-agama yang bukan sebenar, yang mana manusia reka-reka di dunia, iaitu agama yang direkakan oleh manusia, agama yang sesat, bukan agama sebenar dah. Agama sebenar ialah agama Islam. Hak Allah Taala panggil apa ni, jamrap terimanya sebagai agama pegangan kitanya, agama Islam lah, agama Allah. Tu. Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi kita ni liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walau orang kafir, walau orang musyrik marah, benci secara mana pun tak heran. Kerana Allah Ta'ala letak Nabi kita ni suruh bawa agama supaya agama Islam duk tak mocok. Tidak Nabi kata al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam ni ya'lu, tinggi, wala yu'la alaih, tak ada agama lain lebih tinggi daripada agama Islam. Agama yang tinggi sekali agama Islam lah. Agama Islam, ibu-ibu, ayah-ayah, kita hari ni agama Islam dah. Hanya kita paling tengok lah, kita ni masuk dalam pagar, masuk dalam lingkungan hak Allah Ta'ala sayang, hak Allah Ta'ala kasih dah, kena dah. Tapi tengok amalan ibadat kita, jangan sekadar kata Islam bakar. Tak ada wak gawas karo Islam mengaku Islam, tapi amalan tak ada. Usaha tak ada, ke jalan yang baik. Jangan. Hari ni kita buatlah. Kalau kita tengok pada masa sahabat dulu banyak mana orang turut Nabi, orang kaya. Hani nak rakyat kata demi kebenaran. Sebagaimana Abdul Rahman bin Auf, orang kaya dalam Mekah, tapi masa Nabi kita hijrah, dia turut mari juga, turut Nabi nak rakyat kata. Nabi mari Madinah, dia turut mari duduk di Madinah. Kasih kepada Rasulullah. Sedangkan dia orang kaya. Abdul Rahman bin Auf ni kaya. Tapi pergi turut Nabi tak ada sesak dia. Siapa Madinah nak ayat orang Madinah nak sedekah duit kita sih, dia malu nak ayat tu. Kerana dia ni bakar, dia tak terima makan sedekah. Orang kaya. Tak ada asnah yang lapar dia nak ayat tu. Tu nak ayat Abdul Rahman bin Auf. Sanggup juga tinggal kebun dia, kebun tamar dia, tinggal binatang-binatang ternak ke dia, tinggal rumah besar di Mekah. Noyak tu Abdul Rahman bin Auf. Dia kaya di Mekah. Begitu juga Mas'ab bin Umair. Mas'ab bin Umair ni pun noyak anak orang kaya. Ibu bapa dia kaya dalam Mekah. Nabi kenal molek ibu bapa dia. Nabi tahu, kata Mas'ab bin Umair ayah dia ni kaya. Rumah dia nak ayat atas masa tu
Allah, dibanding semacam Baitullah. Lasir dia di rumah ni sepuluh Baitullah dah. Comel sepuluh apa ni kain dia kat ni tu. Hidayah ni bertukar ganti hidayah. Hidayah lek pagi. Tak kira orang makan tak makan. Buat apa habis masa ni, ambil hidayah ni buat masuk. Waktu ambil hidayah baru pula. Nak royak kata, ayah ibu bapa Mas'ab bin Umair saat ini kaya. Tapi Mas'ab nak royak kata, bilalah dia sentuh dengan dakwah Rasulullah, tahu kebenaran, dia masuk Islam senyap-senyap. Mas'ab bin Umair. Bila ditahu oleh orang tua dia, tahu duduk di rumah. Hamba halal. Dia hijrah pergi ke Yamin mula-mula. Klik mai Mekah, orang tua dia panas lagi. Minta hijrah pergi ke Madinah dulu. Ya Rasulullah, boleh ke tak aku nak hijrah Madinah dulu ya Rasulullah? Aku tak boleh duduk Mekah ni, orang tua aku marah ni ya Rasulullah. Nabi kata, ya gilah. Mugilah pergi Madinah dulu. Mugi sampai sana mengajar orang-orang Madinah dulu. Puak-puak Ansar dulu. Mengajar belah-belah benda agama. Tu Nabi benar Mas'ab bin Umair. Mas'ab bin Umair, Nabi kita benar dia hijrah dulu pada Nabi hijrah. Hani nak ayat kata, anak orang kaya. Sebab tu Nabi duduk Madinah bila nampak Mas'ab lalu jalan masjid ke, jalan ke, Nabi tengok ke Mas'ab, Nabi teriak. Ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Nabi teriak. Tengok Mas'ab jalan dalam masjid, Nabi teriak. Tengok sahabat tanya, ya Rasulullah, kena mu menangis bila mu tengok Mas'ab ya Rasulullah? Kena mu menangis ya Rasulullah? Nabi kata kena, aku teringat kepada keluarga dia Mas'ab. Kerana dia anak orang kaya. Hidayah bersilih ganti. Pakai rumah dia. Kain lasir rumah dia macam Baitullah dah. Orang kaya sungguh. Tapi dia sanggup juga jadi sesak. Mari duduk Madinah pakai kain tapung Mas'ab bin Umair. Kain tapung, baju tapung jak berlubang nak ayat tu. Nabi tengok Mas'ab, Nabi teriak nak ayat tu. Teriak tukar dengan agama nak ayat. Kesenangan dunia tukar tengok nak ayat tu orang faham dengan Islam. Kita ni enggak mewah banyak, tapi agama tak ada paling tengok. Sebab tu ingat molek kita. Tuhan beri kekayaan kita, ingat molek. Sama taro ya, ingat molek. Kalau mengguna kena kekayaanmu, maka mutoke pula di akhirat esok. Kalau mengguna molek hartamu di dunia ni menjadi toke dah, ingat molek di akhirat menjadi toke pula. Tapi kalau mu tak kena dengan cara menjadi anak koli sampai matilah. Mu duduk dalam kubur esok, duduk dalam akhirat esok, mu akan jadi koli sampai bila-bila nak ayat kata. Koli tak apa lagi, takut kena azab Tuhan, tak beradu-adu nak ayat. Wal iyazabillah. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni, hamba boleh setuh sikit sebanyak supaya kita kembali kepada jalan, supaya kita berinsah diri, supaya kita muhasabah diri kita masing-masing. Hamba dan demo supaya sama-sama cari jalan, jalan apa ni? Jalan lepas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lebih hamba, tak ada lebih demo, tak ada lebih siapa-siapa melainkan orang yang Allah Taala will be, iaitu orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni, abang rasa cukup lah. Apa yang abang beri pada malam ni untuk nak mikir sama-sama. Nak ayat tak ada lebih nak ayat tu. Kita dah hari mati mulut tengangur nak ayat tu. Mulut tengangur pejam mata nak ayat tu. Allah dasarnya nak ayat tu. Duk dia demo kapal kita, demo mandi kita, demo usung kita. Ni nak ayat tu hari akhir kita. Tu hujung jatuh tu. Royaklah kata munggap duduk lagu mana, rumah habis 15 juta, kereta ni puluh-puluh juta nak ayat tu. Tak ada. Hari tu hari kaku dah. Hari tu kita kiyar dah. Hari tu orang usung kerah-kerah dah kita mayat. Betih-betih kerah. Poho-poho kerah, jari-jari kerah. Duk dia tak ada menyawa sikit hebuk. Allah hinanya pada hari tu tak lawan orang dah. Tak ada kehebatan sikit hebuk. Tak ada dah hak mu duk suhu habis licin dah. Pangkat mu tinggi mu tinggal habis. Kereta yang mahal mu tinggal habis. Segala-gala mu tinggal belaka. Mereka amalan yang mu akan bawa dua amalan bersama mu di kubur. Sama ada pahala, sama ada dosa. Dua tu yang Nabi katanya. Tak ada dah. Dua tu akan bersama dengan mu di akhirat esok. Ketika mu duduk dalam lubang kubur, dua tu dah akan ikut timu. Kalau mu banyak lek dosa, maka mu akan terkejut besar. Kalau mu banyak lek pahala, maka mu akan bahagia besar dalam kubur. Tak ada dah. Alhamdulillah.
Itulah ibu-ibu, ayah-ayah, sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam tutur kata ambo daripada awal sampai akhir ni, ambo memohon maaf banyak-banyak sekiranya dapat terkasar basuh ataupun tak sedap dengar ataupun menyentuhkan peribadi siapa-siapa dia. Ambo tak ada niat ke mana-mana, demi sama-sama nak cari kesedaran di dalam kembali kita ke jalan yang baik, munasabah dengan Maulidir Rasul. Nabi membawa ummah, perjuangan Rasulullah, iaitu limardatillah. Itulah lebih kurang pada malam ni. Silap salah harap maaf semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa ghairihi minal amradz zahira wa batina ya arhamar rahimin. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.